Pelajaran yang ke-35. Ini semuanya hadis-hadis kursi ya, terjemahan hadis-hadis kursi. Berkata Nabi SAW, barang siapa berkehendak ia akan sahabat, maka Allah Ta'ala itu memadalah. Cukup. Allah Ta'ala sebagai sahabat kita, senantiasa ada pada kita. Kita keperluan, Allah beri keperluan. Kita kesepian, Allah bertemankan kita. Kita takut, Allah Ta'ala lindungi kita. Kita berharap, Allah Ta'ala penuhkan segala harapan kita. Kita tak ada siapa-siapa, kita bual dengan Allah. Sebab itu orang-orang yang tahu kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, dia memandai, dia tak dapat kawan, dia tak dapat apa pun, dia lagi suka menyendiri. Dia tidak kenal arti sepi. Dia nak bual-bual dengan siapa? Dia bual-bual dengan Allah. Dia nak runding dengan siapa? Runding dengan Allah. Dia nak minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Allah ada dalam hati dia cukup. Sejenak dia lupa ingat Allah Ta'ala, dia rasa kerugian. Teringat Al-Habib Abdullah bin Shihab. Orang satu budak jumpa sama dia, Habib, kau doakanlah aku supaya aku boleh tak tidur malam. Boleh tak tidur malam, boleh ibadat. Habib bilang, kau boleh tidur tu untung. Aku ni tak boleh tidur. Dia aku tak boleh tidur. Sebab aku kalau tidur, aku takut ketika aku tidur tu aku tak ingat Allah. Macam mana? Jadi dia tak nak sampai tak ingat Allah walau dalam tidur sekalipun. Jadi dia tak tidur. Subhanallah. Jadi dia tak nak satu detik pun tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah mereka ya. Nak ingat Allah Ta'ala senantiasa. Cukup Allah Ta'ala sebagai teman. Orang ingat Allah Ta'ala sebagai teman, mana-mana dia pergi walau seorang sekalipun, dia cukup ada temannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling-paling dahsyat kalau dia terima nasib, mati. Mati pun kembali kepada siapa? Kembali pada Allah. Dan barang siapa berkehendak ia akan berjinak-jinak, maka Al-Quran itu memadalah akan dia. Nak berjinak-jinak, nak tenang hati. Nak get familiar dengan alam ini, nak get familiar dengan apa hal ehwal segala-galanya. Cukup dengan baca Quran. Baca Quran, tenanglah hatinya, jinaklah hatinya, tidak liar hatinya. Betul tak? Kalau kita baca Quran, macam-macam kita dalam situasi apa pun kau baca Al-Quran, di situ ada informasi-informasi, di situ ada bicara balik daripada Allah Ta'ala yang menyentuhkan tentang apa yang kita sedang hadapi kini. Bukan zaman-zaman dulu. Peristiwanya memang zaman-zaman dulu, kaum Ad, kaum Samud. Tapi yang disentuhnya hati kita kini. Bahkan Quran tu bukakan kita untuk langkah-langkah berikutnya. Subhanallah. Paling dekat nak capai kepada Allah Ta'ala macam mana? Menerusi kalimah Allah. Menerusi kalimah Allah. Bicara dengan Allah. Dan barang siapa baca, bukan baca saja ya, tapi itu baca dengan maknanya, kita tadabbur, baca dengan hati yang rendah. Baca bukan dengan rasa macam Allah tu friend kita. Baca saja-saja macam apa aku nak mesti Tuhan kena beri. Aku confirm masuk jannah punya. Baca dengan takut, baca dengan besarkan Allah. Setengah orang-orang salih kalau baca satu ayat diulang sampai berpuluh-puluh kali. Yang ada orang kalau baca setengah satu ayat sampai pingsan. Begitu ya. Jadi kita baca lebih, kita rasai apa kita baca, lebih tawaduk dengan kita baca, lebih hati kita terbuka, kita baca dengan rasa sebagai hamba yang hina, hamba yang kecil, mengharap rahmat Tuhan kita yang maha besar, maha agung, yang mengetahui segala dosa-dosa kita, yang mengetahui bagaimana kita besok dan lusa. Allah, kita harap sama Allah Ta'ala, maka daripada Al-Quran itu terpenuh segala keperluan kita. Kalau kita baca dengan hati yang lalai, apalagi dengan hati yang main-main, apatah lagi dengan hati yang rasa macam tak ada apa-apa takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat jugalah. Na'udzubillah, jangan dapat yang terbalik sudah. Dapat dia rasa macam seolah-olah, na'udzubillah, dia rasa dia dah aman damai dah. Na'udzubillah, yang paling ditakuti oleh orang-orang salih adalah ghurur. Tertipu, rasa aman daripada azab Allah Ta'ala. Aman daripada murka Allah Ta'ala. Itu paling-paling kita takut. Ya. Baik. Dan barang siapa berkehendak ia akan mengajarkan, maka menyebut-nyebut dan mengingat-ingat akan mati, itu memadalah ia akan dia. Wa kafa bil mauti wa'adha. Cukuplah dengan maut itu sebagai peringatan. Orang kalau nak mengajar, dia tak tahu apa nak mengajar, apa nak sampaikan. Orang minta ceramah sikit, ustaz, tak tahu apa kau nak ceramah apa ya. Ustaz, ni kampung ni orang teruklah, apa sikit ceramah apa ya. Ceramah mati. Ustaz, ini orang tengah ada dapat kenikmatan, dapat naik pangkat apa nak ceramah? Ceramah mati. Apa kau ceramah mati semua boleh diaplikan pada mana-mana tempat kau ceramah mati. Ceramah mati boleh. Sampai ceramah mati ini dimasukkan dalam tajuk mati ini bincangkan mana dalam khutbah hari raya. Sayugia dalam khutbah hari raya itu, kedua-dua hari raya diselitkan tentang ingat mati. Orang tengah gembira kan, nak makan-makan, nak sembelih lembu,
Orang tengah gembira-gembira. Ada ketupat, ada raya puasa semua. Ingatkan mati. Ingatkan mati. Jadi ibadat yang dilakukan ini selama panjang Ramadan. Ibadat yang dilakukan ini, ibadat korban. Membawa dia kepada kejayaan sesudah mati. Itu matlamatnya. Bukan hanya sesudah sembahyang hari raya, jamuan. Memang jamuan, memang jamuan. Memang gembira, memang gembira. Tapi ingatkan mati. Ingatkan mati. Ya. Sampai dalam khutbah. Khutbah apa? Khutbah nikah. Khutbah nikah tu kan happy dapat bini. Pun ingatkan ittaqullah. Takut kepada Allah. Awaqulu qaulan sadida, cakaplah dengan cakap yang lembut. Allah, disebutkan tentang ittaqullah, takut kepada Allah, diperingatkan akan tentang mati. Kalau beri nasihat, kematian nasihat sebaik-baiknya. Tuan, saya nak buka syarikat besar lah. Baru lulus saya punya syarikat ni nak buka. Tengok tapak dah bikin, bangunan pun dah siap. Apa tuan ingin nasihat? Ingat mati selalu. Mudah-mudahan taklah berkati perniagaan anda. Dah cukuplah tu. Kau tak pandai. Habis aku nak nasihatkan syarikat dapat pasar raya besar. Aku mana tahu, aku tak faham. Satu benda aku faham. Tuan, mudah-mudahan ingat mati. Ya, mudah-mudahan segala pasar raya ni menjadi manfaat dari hidup sampai ke mati, sampai sudah mati. Sudah cukuplah. Begitu ya. Apa segala, apa semua ingatkan mati. Tak tahu apa nak bikin semua. Ingatkan tentang mati. Habis dia pasar raya besar tak mati ke? Mati juga. Kan baik kau ingatkan dia mati. Kau ingatkan dia hidup sekali betul-betul dia mati. Macam mana? Baik kau ingatkan dia mati. Ya. Jadi mati itu nasihat yang paling baik sekali. Ya. Nasihat paling baik sekali mati. Jadi kita selalu nasihatkan diri kita tentang kematian. Selalu pergi kubur. Selalu hadir jenazah. Mengingatkan kita tentang kematian. Dan barang siapa berkehendak ia akan kaya, maka memada dengan yang sedikit itu. Memadai akan dia. Maka jika tiada mengambil pengajaran ini dalam yang 4 perkara ini, maka neraka itu memada akan dikau. Na'udzubillah. Jadi kalau nak kaya, cukup dengan sedikit. Sifat kana'ah, kayalah. Sifat kana'ah, kayalah. Dapat 5,000. Tapi nafsunya 7,000. Kurang 2,000. Masih cari fikir macam mana dapat ekstra 2,000. Dia tak kaya. Dapat 3,000. Nafsunya 1,500. Oh, rasa kaya. Yang dia kendaki tertampung, ada baki lagi. Jadi, apa kalau dia ada sifat kana'ah? Cukuplah. Kayalah. Puas. Dan sifat kana'ah puas. Nak makan pun. Apa saja bolehlah. Asal isi perut aku dah lapar ni. Apa saja dapat tenaga sikit, aku dah letih ni. Dapat setakat pergi kedai, dapat nasi ikan sepotong, sikit sayur, oh, alhamdulillah, cukup, alhamdulillah. Kana'ah, dapat itu aja dah puas. Dah tadi aku letih, dah lapar, sekarang dah dapat tenaga. Syukur. Cuba tak kana'ah. Nanti kita tengok kedai nasi Arab, kedai nasi Turki. Tak dapat aja tutup nasi Arabnya je. Tak puas lah, tak payah pulung kos, dah kenyang tu pun dia masih rasa tak puas lagi. Pasal tak dapat nasi Arab. Seboleh-boleh nak nasi Arab. Yang ni dah sampai dah kenyang, hampir tiarap. Pun dia tak ada kisah. Itu memanglah orang ini memang susah, tak boleh diharap. Allah. Tak puas juga. Tak apa. Lain kali kita return lagi sini ya. Mudah-mudahan lain kali kedai itu buka pula. Tak puas baru sekenyang-kenyangnya. Susah orang kalau gitu, tak puas. Dapat apa pun tak puas. Jadi kalau nak jadi orang yang kaya, jadi orang yang kana'ah. Apa yang dapat kau puas, kayalah. Yang lagi bagus lagi apa tahu? Jangan ada yang sedikit. Kau tak ada idam apa-apa pun, itu lagi bagus. Kalau ke zero idaman, itu lagi bagus. Kalau ada idaman kalbu, hati-hati. Kita kalau ada idaman kalbu, aku nak rumah inilah rumah idamanku, inilah rumah impianku. Allah. Berapa bilik? 6 bilik. Berapa tingkat? 3 tingkat. Inilah rumah idamanku. Kalau ada idaman kalbu, susah tau tuan-tuan sekalian. Nombor 1, kau punya konsentrasi patut ingat mati, untuk ingat ibadat. Kau dah ingat tentang idamanmu. Itu benda yang paling penting untuk kau idamkan ke? Nombor 2, saya nak rumah yang begini, besar. Kecil, Allah nak kasih kau 10 bilik, kau idam 6 bilik pulanya. Sudahlah. Ataupun, saya nak idaman kalbu, rumah yang 6 bilik umpamanya. Yang kau perlukan cuma 2 bilik. Lagi 4 bilik ekstra tu hisap. Kau dapat, kau menyediakan benda untuk hisap engkau. Saya nak rumah idaman kalbu.
ambil plan, kumpul duit, bangun, tengok, cek apa semua. Oh, paling tidak makan 1-2 tahun juga nak tunggu sampai siap masuk rumahnya. Dia punya syukur, cukup panggil doa selamat 15 minit, dah penuhi kesyukuran, dah bayar syukur. Paling tidak 1 tahun, 2 tahun juga engkau punya syukur pada Allah Ta'ala. Paling tidak seimbang dengan kau punya idaman itu, paling tidak. Idaman kalbu. Paling dahsyat lagi kalau dapat idaman kalbu aja dapat, alamak, anak yang gini apa asal dapat yang ini macam. Tak punya tak syukur pun ada juga. Yang bagus jangan ada idaman kalbu. Jangan idaman kalbu. Allah Ta'ala tak tahukah yang kau perlukan rumah? Allah Ta'ala tak tahu keperluanmu kah? Jangan idaman kalbu walau apa sekalipun. Allah berikan rumah. Alhamdulillah. Kadang-kadang bukan kecil. Kadang-kadang dapat besar. Kadang-kadang tak besar, dapat kecil. Tetapi semua cukup belaka. Kalau tak diidaman kalbu, paling bagus. Paling bagus tak diidaman kalbu. Habis, jangan disangka orang kalau tak diidaman kalbu tu, no ambition. It's not ambitious. Maka dia punya idaman kalbunya satu saja, Rab. Itulah idaman kalbu. Dia punya idaman, biar sekarang aku ingat Allah, detik berikutnya pun aku ingat Allah. Itu dia punya idaman kalbu. Idaman kalbu itu tak boleh dia terlepas. Hari ini dia taat kepada Allah Ta'ala, dia punya idaman kalbu, besok pun nak taat kepada Allah Ta'ala. Dia punya idaman kalbu, hati dia tidak lalai, besok lusa pun itu idaman kalbu. Dia punya idaman kalbu lebih besar punya idaman kalbu yang kita tak nampak. Kita sangka orang ini got no ambition. Is not an ambitious person. Kita salah. Dia punya ambition tu cita-cita ya. Cita-cita lebih tinggi, lebih murni, lebih indah lagi sebetulnya daripada cita kita setakat nak rumah batu dengan semen saja. Allah. Subhanallah. Yang tadi ambition itu apa? Nur. Rahmat, barakah. Kita punya ambition setakat semen saja. Itu dapat baguslah juga ya. Cuma seelok-eloknya. Tak payah. Tengok kalau kau kepingin jadi real orang kaya. Cukup dengan apa yang ada. Jangan ada idaman kalbu. Allah beri semua syukur. Alhamdulillah. Kayalah tu rasanya. Kaya rasanya. Gembira sekali. Biasalah kita jumpa orang. Kehidupannya sederhana. Tapi dia punya happy. Dia punya syukur. Orang yang lebih mewah pada dia pun tak pernah syukur. Saya pernah jumpa satu orang tua. Abdul Aziz namanya. Orang tua. Waktu kita masih muda. Sekarang kitanya dah tua. Rasanya dia dah tak ada. Apa kalau budak-budak Singapura sebelum dah tahu pakcik relax one corner. Bangsa dah tak kerja, tak pencin. Anak-anak dah kahwin. Pagi-pagi tak ada kerja, susah payah naik bas. Sakit kaki. Sana kan semua naik bas kan. Datang Masjid Sultan daripada bus stop, jalan pergi Masjid Sultan. Duduk macam hopis je lah. Duduk kat corner, kadang baca Quran, kadang tasbih, kadang diam saja tafakur. Sampai nanti lepas asar balik. Hari-hari, kadang-kadang ada acara, malam sikit balik. Tidak mewah orangnya. Sederhana sangat sendirian segitu. Tapi dia punya ceria, dia punya happy, dia kalau sebutkan dia punya syukur. Kita kalau tak tengok orangnya punya keadaan, kita ingat dia sedang duduk atas sofa besar dengan anak-anaknya keliling ramai, makanan hidang-hidang semua. Ana syukur nikmat Allah pada ana punya banyak. Banyak anak dapat nikmat. Anak dah tua-tua gini, mesti belum luput nikmat atau kita belum luput apa, macam tak ada pun belum luput dah. Yang ada orang makan nasi jadi racun. Anak nak makan apa pun masih tak ada pantang. Cuma anak tak ada duit nak beli. Gitu Allah. Apa anak tak ada stres, anak tak ada apa semua. Syukur pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Tu kalau cukup pada yang ada, jadi kaya. Dia punya syukur tu, kalau sebut syukur, kita tengok, ya Allah, ni Pak Cik Aziz ni, kalau tak tengok orang dia, dengar cakap dia, kita rasa dia sedang ada duduk dalam sofa, atas sofa dalam taman agaknya. Padahal dia orang yang sangat sederhana kehidupannya. Ya? Allah, semua tu kawan-kawan kita lama yang dah meninggal. Dulu yang meninggal orang-orang yang tua-tua pada kita. Sekarang orang jauh lebih muda, kita meninggal, hanya giliran kita belum lagi. Ya? Ustaz Ahmad San Haji Muhammad, dia hadir haul Habib Abdillah Jufri. Habib Abdillah tu murid dia. Murid saya semua sudah mati. Ahmad Smith sudah mati. Abdillah Jufri sudah mati. Saya belum mati. Doakanlah ya. Nanti saya tak lama lagi pula. Nanti mudah-mudahan saya dapat mati dengan baik. Doakan ya. Kesian orang tua ingatnya mati aja. Anak-anak muridnya sudah mati. Sekarang kita tengok yang tua-tua, kita ingat dah mati. Sekarang yang muda pun dah mati pada kita. Allah. Pelajaran yang ke-36.
Berkata Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu an, aku lihat akan Taurat dan Injil dan Zabur dan Al-Quran al-Azim. Maka aku pilih daripadanya 12 kalimat. Aku surat akan dia pada kertas dan aku gantung akan dia pada leherku. Masya Allah. Menjadi cogan kata dia, menjadi moto dia. Dia punya kata-kata semangat dia. Dari Quran, Taurat, Zabur, Injil. Dia ambil 12 perkataan, 12 nasihat. Dia gantung, dia tulis, kemudian dia sentiasa taruh dalam dada dia, dalam poket ke, dalam calung ke, bagaimana begitulah. Bermula aku telik kepadanya pada tiap-tiap hari 3 kali. Aku tengok, aku baca, ini tulisan satu hari 3 kali. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan kau takut akan luput rezekimu selama perbendaharaanku itu penuh, maka bahawasanya perbendaharaanku itu tiada habis dan ada kurang selama-lamanya. Senang. Jadi tentang rezeki kau jangan bimbang. Dia tak kenal Allah, sebab itu dia takut rezekinya. Kenapa yang ada orang kalau tentang setakat rezeki cukup makan, bahkan cukup selesa lah, yang cukup makan dia cukup selesa lah, dah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kenapa yang buat kita risau? Pasal kita termahak. Kita dah cukup ada pun kita nak lebih lagi. Dan kita termahak dan kita tak syukur. Apa yang kita dah dapat pada kita not enough. Kita nak lebih indah lagi. Dan tu diharuskan. Tapi diharuskan tapi menyusahkan kau. Kau tak relax, kau tak ingat Allah, kau tak ingat mati, kau tak ingat ibadat. Itu diharuskan. Benda yang tidak berdosa. Nyamuk gigit kau berdosa tak? Tak berdosa kan? Biar nyamuk gigit senantiasa. Kau tak tahu juga gatalnya. Ini fikiran mengingatkan kau tentang rezeki. Kalau kau memada dengan apa yang ada, lebih dah cukup. Allah bilang, selagi penbendaharaan aku masih ada, kau jangan bimbang. Kecuali dah tak ada. Ada empty lagi penbendaharaan Allah Ta'ala? Tak pernah empty. Maha suci Allah Ta'ala, maha kaya Allah Ta'ala. Sikit pun tak luar daripada perbendaharaannya. Berapa banyaklah kita punya keperluan untuk kehidupan. Kalau kita memada dengan apa yang ada, sedikit dah cukup tu. Pasal kita termahak. Jadi sebab itu kita kena cari lebih, ekstra lebih. Na'udzubillah ya. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, bahawasanya aku dengan hakmu itu yang mengasih bagimu. Dan hakmu jadikan olehmu yang mengasih. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, bahawasanya aku dengan hakmu itu yang mengasih bagimu. Dan dengan hakmu jadikan olehmu yang mengasih. Baik. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau sentosakan tipuku hingga engkau lakukan kau lalukan siratul mustaqim dan engkau lihat akan sucimu di dalam syurga. Itu yang kita bilang tadi, jangan ghurur ya. Sangka dah okey. Jangan tak takut tipu daya Allah. Tipu daya Allah, ya. Pasal hambanya menipu Allah. Dia rasa dia baik, dia nakal, dia jahat, dia macam-macam. Maksiat mata tak tinggal. Maksiat mulut masih nak cakap suka-suka. Maksiat telinga nak dengar apa suka hati dia nak dengar. Tak ada pantang. Tetapi dia rasa dia baik, dia bagus. Itu nipu tak namanya? Dia nipu diri sendiri. Dia nipu diri sendiri. Allah pun tipu dia. Na'udzubillah. Dia layankan diri dia begitu. Allah pun tipu dia. Tak apa, pasal anak husnul zan. Jangan. Kau kena tahu syarat zan tu macam mana. Kau dah buat baik, kau takut siksa, baru kau husnul zan pada Allah Ta'ala. Yang nama khauf dengan raja, mesti khauf lebih. Dah salih punya orang, dah baik punya orang, khauf tak boleh kurang daripada 50%. Khauf kurang daripada 50%, jadi orang tertipu. Ghurur. Yang nama khauf tak boleh lesser than 50%. Khauf mesti paling rendah 50%. Tapi kalau orang yang lalai dan leka kena lebih. Kalau tidak tu namanya ghurur. Tertipu. Dia rasa dia boleh capai syurga Allah Ta'ala dengan mudah. Nanti apabila dia mati, dia tengok kosong markah dia. Allah. Dengan orang ada saja dia punya cakap loya buruk. Bukan main lagi. Dengan Allah Ta'ala cuba kalau loya buruk nanti. Allah mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita. Berikan kita panduan dalam kehidupan kita. Ya. Baru berapa hari lepas saya terbaca dalam internet, Habib Omar bin Hafiz mengatakan, beri nasihat senang. Untuk yang orang suruh beri nasihat, payah, takut nak cakap. Padahal beri nasihat tu paling mudah. Yang paling susah ialah menerima nasihat. Paling susah menerima nasihat.
Sebab hati nafsu manusia apabila dengan nasihat, dia punya perit, dia punya pedih, macam dia nak tikam ustaz tu. Yang paling susah tu terima nasihat. Kadang-kadang macam dia nak plaster, tukar tajuk lain lah. Tak plaster pula. Macam nak tikam, takut kena tangkap polis pula. Dia blok hati dia, tapi telinga dia terdengar saja. Allah, susah orang kalau tak susah. Artinya kalau nafsu tu tak suka dengar nasihat. Betul ya? Kita cakap nasihat tu senang tau. Dengar nasihat dia bersing-desing telinga kita. Kata Habib Jaafar Al-Adrus, biar kau berdesing sekarang untuk menebus kau supaya jangan berdesing kemudian. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, aku jadikan akan segala perkara semuanya itu kerana-Mu. Dan aku jadikan akan dikau kerana-Ku. Subhanallah. Allah jadikan semua untuk kita tahu. Matahari untuk siapa? Untuk kita. Bulan untuk siapa? Untuk kita. Tanah untuk siapa? Kita. Tanah tumbuhkan buah-buahan untuk siapa makan? Tumbuhkan padi untuk semua untuk siapa? Untuk kita. Turunkan hujan untuk kita. Malaikat pun untuk kita, catatkan untuk kita. Aku jadikan kau untuk aku. Maka kau jadikanlah diri kau untuk aku. Aku jadikan semuanya untuk engkau. Maka kau jadilah dirimu untuk aku. Sebab Allah Ta'ala tak apa? Banyak kau Allah Ta'ala minta. Sedang Allah Ta'ala beri sangat banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Aku jadikan segala-galanya untuk engkau. Sekarang aku minta engkau jadikan dirimu untuk aku. Hamba Allah, puji Allah, sembah Allah, damping Allah. Subhanallah, hamba yang pintar. Betul, hamba yang terbalik. Bahkan segala yang Allah Ta'ala ciptakan untuk dia ambil sebanyak-banyaknya, bahkan tak cukup dia tambah lagi. Tapi dia tak berikan untuk Allah. Pemberian Allah diambil sebanyak-banyaknya. Bulan Allah diambil untuk renung, bikin sajak. Matahari Allah Ta'ala dia pakai untuk joget. Elektrik Allah Ta'ala dipakai untuk buka radio sekuat-kuatnya. Rezeki Allah dipakai untuk bangga-bangga. Kekuatan Allah Ta'ala berikan dia untuk bikin, untuk lalai dan leka. Daripada Allah Ta'ala punya, dia ambil sebanyak-banyak. Untuk dia dengan Allah Ta'ala. Lokik. Sujudnya pun sikit saja. Ibadatnya pun sikit saja. Allah. Yang daripada Allah Ta'ala, dia ambil sebanyak-banyaknya. Lebih banyak daripada orang salih. Lebih banyak daripada orang salih. Ambil sebanyak-banyaknya. Mahak. Allah. Orang salih pula terbalik. Yang dari Allah, kemewahan, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Kesihatan, keselesaan, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Untuk diri dia, full kepada Allah. Dia khususkan khas untuk Allah. Lepas itu wali-wali, orang-orang salih ni ada beberapa kategori. Yang ada memang dengan ilmunya. Macam siapa? Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Ya? Yang ada pulanya dengan waraknya dan ibadatnya, mengkhususkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Tapi nama mereka tak kurang. Bahkan mereka jadi rujukan bagi ulama-ulama yang kita katakan tadi. Ma'ruf Al-Qarhi, Imam Saidi As-Sakati, Imam Bahallul, semua tu imam semua tu. Ilmu zahirnya setakat cukup. Tak ada pernah kasih fatwa ke nasihatkan orang ke, tak ada. Tapi ilmu rohaninya cukup tinggi. Kenal Allah, diperuntukkan dirinya hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Allah. Zaman kita siapa? Habib Ali bin Jaafar. Ada dengan Habib Ali ceramah maulid? Ada dengan Habib Ali tampil pakai serban, pakai kot ceramah? Tak ada ya. Simple, ilmu zahirnya simple, sederhana. Tapi dia punya peruntukan diri, dia ada ambil dunia Allah Ta'ala tak? Rumah dia besar tak? Baju dia cantik tak? Kereta dia hebat tak? Tapi diri dia full untuk Allah. Jiwa dan raga dia untuk Allah. Kerana dia pilih Allah, maka Allah pilih dia. Jangan kau heran, jangan kau nafi. Kenapa fulan jadi wali? Ya ke fulan jadi wali? Dia ya, engkau tidak. Pasal dia pilih Allah, sebab itu Allah Ta'ala pilih dia. Dia mengkhususkan untuk Allah, sebab itu Allah khususkan untuk dia. Sampai kau dah sembrang Siratul Mustaqim, barulah kau lihatkan sucimu dalam syurga. Bahawasanya Allah dah ampunkan kau dapat sembrang Siratul Mustaqim, baru kau dah kira hamba yang diterima oleh Allah, hamba yang bagus. Lagi tu kau jangan nak mengada-ngada istilahnya ya. Yang bawah tu, jadikan segala perkara semua untukmu. Maka aku jadikan akan dikau kerana-Ku. Kita adalah untuk Allah. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau takut akan yang lain daripada aku.
selama-lama kerana aku itu kekal selama-lama. Yang lain kau jangan takut sangatlah. Pasal apa? Dia tak kekal pun. Dia tak kekal pun. Dia tak kekal pun. Sekarang ni sendiri dia tak kekal. Jangan tunggu dia mati. Sekarang pun dia tak kekal. Kenapa kau nak takut? Banyak-banyak dia gertak. Dia gertak berapa lama dia gertak? Dia boleh pakik dengan kau 24 jam tak stop. Tak boleh. Dan dia gertak kau terperanjat sekejap lah. Lepas tu kau reda lah. Dia tak boleh nak bikin apa pun. Manusia. Jangan kau takut. Dia tak boleh selama-lamanya. Paling banyak dia pakikkan kau pun suara dia serak hilang juga. Habis. Dia tikam kau. Sekali tikam dia dah tak boleh lagi. Pasal kau dah mati. Dia tikam 10 kali pun dah tak ada manfaat lagi. Allah. Maha suci Allah Ta'ala. Kau takut Allah Ta'ala selama-lamanya. Itu jangan derhaka kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala tu sifatnya baka. Murkanya pun baka. Tindakannya pun baka. Kekal. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau marahkan atasku daripada kerana dirimu, tetapi engkau marahkan atas dirimu daripada kerana aku. Apa yang jadi pada engkau, kau jangan marahkan aku. Kau jangan salahkan diri engkau, salahkan diri engkau sendiri kerana kau tak taat pada aku. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, ya Allah aku minta banyak kok sikit. Ya Allah aku minta lulus, kenapa belum lulus-lulus. Ya Allah aku minta ni, kenapa gini. Ya Allah aku minta, tapi pasal pula mungkin diambil balik. Dengan Allah kita makin macam tak boleh terima. Apa-apa kau salahkan diri kau sendiri. Apa-apa yang kita dapat, kenapa hak Allah Ta'ala kita tak cukupkan. Kenapa yang Allah Ta'ala perintahkan kita tak top upkan, tak tingkatkan. Yang Allah Ta'ala punya pada kita saja kita marah. Tapi kita punya ibadat merosot, kita tak pernah marah. Itu yang Imam Sairi As-Sakati. Dia dah wali besar. Dia jalan nampak Imam Bahlul. Imam Bahlul ni namanya Bahlul. Memang Bahlul lah. Betul, Imam Quran macam Bahlul. Asal-asalnya pada dia lah macam orang genah gitu ya. Imam Bahlul. Nampak Imam Bahlul. Ini wali-wali ni kadang-kadang dia, kalau kau salah cakap, dia nak lepas, dia lepas saja. Jangan sembarang-sembarang ya. Takut yang orang jumpa wali. Yang orang jumpa wali ada doanya tau. Ya Allah, hijabkan aku daripada dapat dinampak oleh wali ni. Sayang. Kau banyak penyakit, kau pergi doktor, kau padamkan x-ray dia. Ya Allah, tutupkanlah x-ray dia. Macam mana dia nak sembuhkan kau? Biar dia nampak. Dia nampak, dia x-ray kau, dia tengok, dia laser. Tahu kau dah sembuh. Kan bagus, ya. Imam Sairi As-Sakati nampak Imam Bahlul. Imam Bahlul. Apa aku nak cakap dengan dia? Tak salah cakap. Wali-wali dia tak suka orang cakap. Kadang-kadang dia tak melayan, dia tengok, dia jeling, dia angkat kaki jalan. Itu dah cukup bagus, ya. Dia duduk dekat tanah kubur. Wali-wali ni suka duduk kat tanah kubur. Imam Bahlul, kau duduk sini. Yelah, sini bagus. Orangnya semua tak ada mengumpat. Betul. Aku jalan tak ada satu umpat aku. Duduk dengan orang ni, aku jalan caca dia umpat aku. Betul juga cakap dia. Apa lagi nak bual-bual ya? Imam Bahlul. Barang-barang naik harga sekarang ni. Marah, itu je dah marah. Apa kau peduli? Naik harga banyak semua, Allah yang bayar, bukan kau bayar. Sekeping roti 1 dinar pun Allah Ta'ala yang bayar, bukan kau yang bayar. Apalah punya orang. Amalan kau ada kisah naik harga ke naik nilai, tak ada nilai. Kau barang naik harga kau fikirkan. Tu angkat kaki jalan. Ya Allah, betul. Dia tak suka orang cakap-cakap perkara begitu ya. Begitu ya. Jadi inilah. Kau jangan marahkan apa yang Allah Ta'ala kasi kurang. Kau, alamak ini kurang. Alamak ini naik harga. Kau kena marah diri kau. Kau kena marah. Alamak, masalah marah aku. Amalan aku belum naik hari ni. Apa salah aku nak buat dosa hari ni? Kau tak pernah marah. Jadikan marah kita pada diri kita sendiri. Itu lagi baik lagi. Alamak, kenapalah aku peraku sangat? Kalau aku makan sikit, harga mahal pun aku makan sikit pun aku tak belanja besar. Pasal aku dah biasa belanja besar makan enak. Sekarang harga mahal kan tengok. Aku kan berdengik kan. Jadi kau jangan salahkan Allah. Kau salahkan diri kau sendiri. Gitu ya. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, daripada arash hingga ke bawah 7 petala bumi sekalian, mereka itu menuntut, mereka itu akan daku. Bermula menuntut akan daku, padahal engkau lari daripadaku. Subhanallah. Daripada arash, paling tinggi makhluk Allah Ta'ala arash, sampai bawah 7 petala, semua minta sama Allah. Matahari setiap malam sujud pada Allah. Bulan pusing, putar. Semua dengan kehendak Allah.
semuanya. Tak berani semuanya. Semua memerlukan Allah, patuh kepada Allah, tasbih kepada Allah. Engkau seorang yang buat bodoh. Allah. Maha kaya Allah Ta'ala, maha agung, maha besar. Semua makhluknya daripada bukan setakat langit ke bumi tau. Arash sampai ke bawah 7. Semua memerlukan aku. Kau seorang yang sombong. Kau rasa kau boleh hidup sendiri, kau boleh survive sendiri, kau boleh achieve sendiri. Sombong. Malu tak kita ya? Allah ditemplak oleh Allah Ta'ala. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan kau percaya yang lain daripada aku. Bermula engkau, manakala engkau menuntut akan daku, nescaya engkau dapat akan aku. Kau jangan yang lain berjanji sama kau jangan percaya. Itu manusia. Dan nombor satu, dia lemah. Dipuji engkau pun, dia tak layak memuji. Dia beri engkau pun, tak dapat memuaskan. Kau taruh harapan dengan dia pun, dia susah nak fulfillkan kau, nak penuhkan kau. Dengan Allah, kau jangan bimbang. Kau punya tak dapat tu pun dapat. Subhanallah. Dengan Allah, kau minta. Kau punya tak dapat itu pun dah kira dapat. Kau punya sakit tu pun dah kira sembuh. Kau punya miskin pun dah kira kaya. Subhanallah. Kalau daripada Allah Ta'ala. Dengan manusia kau jangan harapkan sangat. Kau minta daripada manusia, kau kaya pun miskin. Kau minta manusia, kau sembuh pun sakit. Betul tak? Betul tak banyak sekarang orang pergi rawat doktor. Ni kan dia sembuh tau. Tapi rupanya ada side effect lain. Sakit tak? Sakit juga. Kaya pun miskin. Dapat orang toke kasih gaji besar apa semua. Tapi macam miskin tak? Macam bersahaya kena kerja. Kena 4 teruk-teruk. Daripada manusia, kaya pun miskin. Sakit pun, sihat pun sakit. Lapang pun sempit. Nampak macam lapang, pergi overseas, pergi sini. Tapi dengan kerja terkejar-kejar. Cuma begitu ya. Banyak pun tak cukup daripada manusia. Sebab tuntutan lebih banyak. Kalau dari Allah, kalau dengan manusia, menang pun kita kalah. Betul tak? Berbanyak orang yang menang, tapi kalah. Lepas tu pening kepala dia. Lepas dia menang, dia pening. Dan makin banyak orang nak attack dia. Allah. Kalau daripada Allah lagi bagus. Kalah pun kira menang. Alhamdulillah, nak kalah. Syukur nak kalah. Allah, lepas itu didamping dengan Allah. Menanglah. Kalah pun menang. Kalau dengan Allah, kalah pun menang. Miskin pun kaya. Allah, so apa? Masih boleh makan, masih boleh minum, boleh pergi sana, sini, apa semua. Allah, tenang fikiran. Kalah-kalah orang kaya. Miskin pun kaya. Sakit pun sihat. Sihat rohaninya. Ridha. Dan dengan sakit sihat. Dengan sakit makin dipantang makan. Makin jadi tak bertambah lagi apa segala asid dalam badan dia. Subhanallah. Kalau dengan Allah, kau jangan percaya dengan manusia. Kau dapat pun kira tak dapat. Kau percaya dengan aku, dan manakala engkau menuntut akan daku, nescaya engkau dapat akan daku. Daripada Allah Ta'ala, kau minta pasti dapat. Walau tak dapat sekalipun. Walau tak dapat sekalipun, kiranya dapat. Kalau daripada manusia, dapat pun kira tak dapat. Orang saleh tak nak minta dengan manusia ya. Tak nak minta dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala saja dia minta. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tetapkan iman kita, meredai kita. Kita takut sekarang ajal maut kita dah makin dekat dan makin banyak anak-anak muda kita yang dah pergi daripada kita. Makin kita cemas sekali dalam hati kita. Allah, minggu lepas baru Tuan Haji Ahmad Wagiman, saya ada sebut sikit tentang beliau, kebaikannya, apa semua. Belum sempat nak internetkan, satu pula sudah meninggal. Allah, memang Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji. Kalau kita nak takziah ya, bukan ahli keluarga saja, sesama sahabat pun takziah. Sebab sama-sama rasa sedih. Jadi yang jumpa antara sama-sama selama lain, ucap takziah atas kematian sahabat kita ini. Semua rasa sedih, semua begitu ya. Mudah-mudahanlah setiap kematian itu menjadi iktibar. Dianya dah senang lah. Dekat sana dia gembira. Dia terima hakikat dia hamba Allah dan sampai habis tempohnya. Begitu ya. Dah hidup alam lain ya. Semalam masih sama dengan kita, hari dah hidup alam lain. Dah semalam. Terbit matahari semalam, matahari naik, dia masih sama kita. Sebelum turunan matahari, dia dah bersama dengan malaikat. Itu Allah punya kuasa. Allah alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.